Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat noh? Jelas kot noh, jelas Jelas. Okey. Baik, jadi malam ni insya-Allah kita akan baca akidah malam ni, Sulamul Mubtadi. Senin lepas kita baca Senin lepas kita baca sirah kan. Jadi hari Sabtu macam biasalah kita sambung kita punya kitab Sulamul Mubtadi. Akidah dia tak banyak sangat. Lepas je sikit lagi kita akan terus pergi kepada bab solat lah, dia pergi pada bab fiqah lah. Sampai kat belakang-belakang ni dia akan masuk apa? Bab harta, banyak lah. Baik. Jadi kita berhenti di mana tuan-tuan? 11. Saya suka kitab ni bukan apa, sebab kitab ni lepas akidah dia pergi pada fiqh, lepas fiqh dia pergi kepada tasawuf. Jadi dia cover fardu ain lah. Jadi menariklah bagi saya kitab ni. Baik. Jadi tengok muka surat 11 kan. Surat 11 atau diwajib. Betul bang? Makna dia kita berada di bawah tajuk Nawaqidul Iman. Maksud dia perkara yang membatalkan iman, ataupun mubtilatil aqidah, yang membatalkan akidah. Perkara-perkara yang kita lakukan maka terlucutlah daripada kita Islam. Sekalipun orang tak hukum kita sebagai kafir, orang tak hukum kita pun, tapi di sisi Allah kita dah rosak. Sebab untuk menghukum seseorang itu keluar pada Islam memang bukan kerja individu, dia kerja kerajaan. Macam kita lah, kita tahu dalam Quran sebut as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalan minallah. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, potong tangan. Betul tak? Ni hukum ni disebut dalam surah Al-Maidah, ni hukum Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, memanglah kita dengar potong tangan macam apa? Barbarik lah, macam kanak bukan. Bila realitinya tak macam tu. Hatta di Arab Saudi dulu saya pernah sebut kat tuan-tuan, dulu orang nak tawaf tak berani pasal banyak pencuri di Mekah tu. Tapi dia pakai macam perempuan. Kan orang perempuan Arab tutup mata kan. Jadi orang nak tawaf pun tak berani. Banyak sangat pencuri yang dia buat macam perempuan, pakai macam perempuan. Sampailah kerajaan Arab Saudi buat hukuman mencuri potong tangan. Dah lama tak buat, dia try buat lah. Selama lepas dia buat, terus turun kes mencuri secara mendadak turun. Daripada selama 34 tahun itu, yang kena potong tangan dalam 14 orang sahaja. 14. Kita dalam setahun tuan-tuan berapa ratus kes curi. Bukan sekadar curi, sampai bunuh pun ada. Betul tak? Ada curi, bunuh. Ragut sampai mati. Betul tak? Bagan serai pun ada kan, ragut sampai mati. Berapa kes dalam setahun? Berapa puluh, ratus saya ingat kes ni. Sampai boleh mencuri, boleh membunuh lagi. Kita duk kalut potong tangan, kita tak tahu berapa banyak orang pergi curi, dia pergi bunuh lagi. Betul tak? Benda yang kita tak nampak kesan di sebaliknya. Cumanya saya nak bagi tahu poin dia bukan apa. Poin yang kita nak bagi tahu adalah bukan kerja kita. Contohnya kerajaan tak laksanakan potong tangan. Sebab dia nak laksanakan ni macam negara kita, tentu memang dia kena proses. Semua benda ada proses. Mesti ubah perlembagaan, betul tak? Kemudian nak ubah perlembagaan kena ada 2/3 dalam parlimen. Tidak, tak dapat. Di undang-undang tuan-tuan, undang-undang dunia begitu. Hatta Rasulullah SAW pun ketika mana duduk di Mekah tak buat, betul tak? Di Mekah tak ada potong tangan, tak ada berjihad, tak diwajibkan lagi.
Tengok suasana jugalah tuan-tuan. Tapi ala kulli hal mesti berusaha ke arah tu. Saya ada usaha ke arah tu. Kalau kerajaan tak dapat laksanakan, kita jangan buat. Nah, kita pula tengok orang juri kita pergi potong tangan. Salah tuan-tuan. Pasal bukan kerja kita. Nah, sama jugalah apa-apa kes tuan-tuan. Bukan kerja kita nak pergi sebat penzina satu kali, bukan. Itu kerja siapa? Kerja kerajaan lah, pihak berkuasa. Hatta dalam undang-undang sekarang pun sama. Betul, orang kalau buat salah jangan kita buat ambil tindakan sendiri, nanti kita yang kena. Biar pihak berkuasa yang ambil tindakan. Setakat nak pergi luku kepala 3-4 kali boleh lah kot sikit-sikit tu, tapi lebih-lebih jangan. Nanti lagi kita yang kena, kita pula yang kena, pasal kita ambil tindakan sendiri. Saya nak beritahu tuan-tuan, sama juga bab kafir ni. Yang nak hukum kafir ni bukan kita, adalah kerajaan. Kerajaan yang ada kuasa. Bila orang tu kafir, maka kerajaan akan istitabah dipanggil kan, minta dia taubat. Dia bukan terus kafir potong terus, bukan. Istitabah ni makna dia, kita kerajaan bagi peluang pada dia selama 3 hari, ada yang kata lebih. Kita pujuk dia, kita jumpa ustaz-ustaz yang boleh didik dia balik, tegur dia, bagi dia semangat, pasal apa dia jadi macam ni, pasal miskin, kita tolong dia, kita pujuk dia. Istitabah, minta dia taubat, kembali pada Islam, mengucap balik. Kalau dah minta istitabah pun tak mau, barulah ambil tindakan. Boleh lah. Cuma kita mengaji ni supaya kita kenal mana kafir, mana bukan kafir. Boleh lah. Kalau ada orang sekarang ni, kalau dia i'tikad macam kita sebut, walaupun kita tak boleh tanam dia mati, kita kena tanam di perkuburan Islam, tapi di sisi Allah dia dah rosak. Boleh lah. Macam orang mencuri lah. Orang mencuri kat dunia mungkin dia tak kena potong tangan, tapi mati kena tak? Kalau dia tak taubat, mati kena lah. Orang yang berzina, duk berzina selalu. Memanglah kalau dah Islam kita sebat, kalau dah kahwin kita rejam sampai mati, betul tak? Tapi duk kerja berzina ya, mati aksiden. Lepas berzina mati aksiden. Kena hukum tak nanti di akhirat? Kena hukum lah kalau dia tak taubat di dunia. Sama juga bab kufur ni. Walaupun kita tak kata si fulan tu kafir, si fulan itu kafir, tapi kalau dia buat seperti mana yang kita sebut ni, batal iman dia. Maka dia jatuh daripada status orang beriman kepada status munafik. Tahu munafik? Kita nampak ada Islam tapi dia dah kafir. Itu penting mengaji bab ni supaya jangan terjebak dalam benda-benda lagu ni. Takut kita, orang tak kata kita kafir, orang tak tahu kita kafir, sedangkan kita sebenarnya dah kufur di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan, kita tengok. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin, kata pengarang sambungan. Ada satu abang selalu mai, dia tak ada. Dia duduk situ. Saya lupa nama dia. Tapi kalau dia tak main, saya terperasalah selalu dia ada. Nama apa tau? Selalu rumah dia dekat dengan rumah abang. Rumah depan lah. Mana dia? Syahrani. Dia pergi mana? Dia pergi mana? Ada kot petang tadi? Apa? Ada hai. Apa? Bendahari. Oh bendahari. Bendahari. Tadi ada asap tadi? Tak ada no? Jalan lah. Saya baru ni pun saya berjalan, saya tak jadi khatib. Itu kalau saya tak pergi, saya jadi khatib ke macam mana? Oh jadi khatib lah. Saya kan tak, abang tak maklum ke Khamis saya duduk tunggu ada ke tak ada ni. Jadi saya berjalan, saya maklum kat abang lah, takut kadang-kadang jemaah tunggu. Pernah jadi saya jadi baca khutbah di Masjid Semanggi dalam tu, saya maklum pada pengurusi tak ada, jadi pengurusi tak baca mesej kot, macam tu lah. Jadi masa khutbah tu tak ada orang masjid dalam ihya tu, imam tak ada, khutbah pula tak ambil, kacau. Abang khutbah, abang pergi ambil kat belakang saya. Abang selalu hari Khamis ke hari Jumaat? Khamis no? Abang lah bang, minta maaf lah saya beritahu lambat. Nanti macam itulah tuan-tuan. InsyaAllah lah cadangnya begitulah, nak buat kuliah sebelum Jumaat, kemudian khutbah, begitulah. Okey tuan-tuan, kita sambung. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin, kata mengarang. Ini perkara yang membatalkan iman. Atau diwajib akan barang yang tiada wajib dengan ijma' ulama. Benda tu tak wajib, kita kata wajib. Rosak akidah. Mewajibkan perkara yang tidak wajib. Contohnya kita kata wajib, contohnya lah kita kata wajib hari Isnin kena pakai baju merah. Siapa tak pakai berdosa.
Kita kata wajib di segi agama, batal lah akidah. Bukan wajib di segi bahasa. Di segi bahasa cikgu selalu cakap pelajar diwajibkan pakai stoking, betul tak? Diwajibkan ni bukan maksud dia tak pakai berdosa masuk neraka, bukan. Maknanya dia kalau tak pakai ada tindakan. Pelajar-pelajar dilarang isap rokok, betul tak? Diharamkan isap rokok. Haram ni dari segi peraturan sekolah. Yang kata wajib ni benda yang tak wajib kita wajibkan. Wajib setiap orang Islam pakai baju putih, tak pakai berdosa, padahal bukan wajib. Jangan wajibkan perkara yang Allah tak wajibkan. Jadi boleh membatalkan akidah. Wajib di sini makna dia apa? Wajib di sini makna dia kalau orang tu buat berdosa, tak buat berdosa masuk neraka. Dihukum. Saya ingat di sekolah dulu pelajar pernah bagi tahulah. Kata pelajar diwajibkan rambut pendek, tak boleh rambut panjang kan. Ada satu budak tu pandai lah, dia kata kat saya, "Ustaz, mana boleh mewajibkan perkara yang tak wajib?" Mengaji akidah budak ni rupanya. Betul lah Ustaz, mana boleh mewajibkan perkara yang tak wajib? Memanglah wajib di sini, wajib dari segi peraturan sekolah. Siapa yang rambut panjang dia taklah berdosa masuk neraka, dosa besar, dia azab 70 tahun dalam neraka, bukan. Rambut panjang kena potong, dia cikgu dapat, cikgu bagi pendek. Itulah maksud dia. Pelajar diwajibkan pakai baju sekolah. Ustaz, mana boleh wajibkan perkara yang tak wajib? Wajib dari segi syariat, ya, tak boleh. Betul tak? Tak boleh. Tetapi wajib dari segi peraturan sekolah. Maknanya kalau budak tak pakai baju sekolah, sekolah boleh ambil tindakan. Gitu je lah. Tu pun tengok juga, kalau keluarga dia susah, miskin, tak boleh buat apa. Betul tak? Dia ada peraturan tu. Kalau keluarga miskin ke, susah ke, cikgu tak boleh ambil tindakan. Cikgu kena tolong lagi. Baik. Tapi saya nak bagi tahu wajib di sini, wajib dari segi syariat. Baik, jangan wajibkan. Demikian juga atau dinafikan yang disunatkan dengan ijma' ulama atasnya, demikian juga ataupun yang telah menjadi ijma' ulama sunat, maka jadilah kafir. Contohnya ulama sepakat sunat apa? Sepakat para ulama, ijma' ulama, benda itu adalah sunat. Contohnya semayang qabliyah ba'diyah, betul tak? Qabliyah zuhur, ba'diyah apa? Qabliyah asar, ni ijma' ulama. Yang tak ijma' sebelum apa? Sebelum maghrib. Tuan-tuan buat tak semayang sebelum maghrib? Azan tuan-tuan semayang 2 rakaat ke terus semayang maghrib? Semayang terus? Boleh juga. Tapi kalau ikut dalam mazhab Syafi'i ada. Ikut dalam mazhab Syafi'i memang ada semayang sunat sebelum maghrib. Tapi banyak masjid ni memang tak buat. Kebanyakan masjid tak buat. Dalam Sahih Bukhari pun ada sebut. Cuma ada satu ketika Rasulullah buat, ada satu ketika sahabat buat, Rasulullah tak buat. Itu jadi khilaf ulama tu. Pernah Rasulullah buat, pernah Rasulullah tak buat. Ada pun yang lain Rasulullah tak pernah tinggal, kecuali dalam perjalanan. Kan tuan-tuan pergi Kuala Lumpur ke, tuan-tuan pergi Johor ke, dah jamak tak usah duk kata nak buat ba'diyah, tak payah. Siapa yang buat lagu tu silap pula tuan, tak berdosa tapi menyalahi sunnah. Pada siapa yang dah jamak qasar, jangan buat qabliyah ba'diyah, sebab Rasulullah tak buat. Siapa yang nak buat juga, lebih baik tak payah jamak, semayang 4. Ya, kalau nak buat. Siapa yang dia nak buat juga, saya ada jumpa orang tuan-tuan, dia dah semayang apa? Semayang jamak takdim, betul tak? Zuhur dengan asar. Lepas tu nak buat ba'diyah, boleh, bukan tak boleh. Tapi padahal nak buat ba'diyah tu lebih baik hang semayang 4. Buat ba'diyah lah. Kalau dah jamak, Rasulullah tak buat. Boleh lah. Kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kelonggaran dia. Siapa yang nak buat ba'diyah qabliyah juga dalam perjalanan, tak payah jamak. Sebab Ibnu Umar pernah tegur, dia tengok ada orang semayang qasar, lepas tu dia semayang sunat ba'diyah. Ibnu Umar kata lebih baik yang semayang 4 daripada semayang 2 tadi. Tuan-tuan faham maksud saya Jadi qabliyah ba'diyah jangan tinggal kecuali dalam perjalanan. Bolehlah, sebab Rasulullah tinggal dalam perjalanan. Bolehlah. Tapi ada orang buat ada kan, dia rajin lebih sikit lah kot. Boleh buat, tapi jangan qasar. Bolehlah. Kembali pada pandangan Imam Syafi'i. Pandangan Imam Syafi'i rahimahullah, semayang 4 lebih afdal daripada 2. Dan jamak dengan tak jamak lebih afdal. Itulah pandangan Imam Syafi'i rahimahullah. Qasar kebanyakan ulama kata sunat lah. Sunat qasar, maksud dia kalau kebanyakan ulama sebut sebagai kecil ulama kata 4 itu lebih afdal daripada 2.
Ada ulama yang sebut macam tu. Malah kalau jamak kalau boleh elak. Jamak bukan maksud kita buat jamak pahala lebih, bukan. Malah kalau tuan-tuan boleh sembahyang di waktu dia, itu lebih afdal daripada tuan-tuan jamak. Tuan-tuan faham Qasar je yang ulama khilaf tu. Jamak ni kalau tuan-tuan boleh sembahyang pada waktu dia tanpa jamak, itu lebih besar pahala dia. Cuma qasar ni majoriti ulama sebut kalau kita sembahyang 2 lebih banyak pahala berbanding dengan 4. Ni pandangan majoriti. Tapi ada pandangan sebahagian sahabat macam Sayyidina Osman, Aisyah radhiyallahu anha juga berpandangan 4 itu lebih afdal daripada 2. Ada pandangan. Sebahagian ulama berpandangan begitu. Tapi poin saya nak beritahu, kalau dah sembahyang 2 jangan buat ba'diyah. Boleh no. Kalau nak buat ba'diyah tak payah qasar. Nah, saya pun dalam perjalanan saya jamak tuan-tuan. Saya jamak. Supaya apa? Kadang-kadang kita sampai sana kita dah tak larat. Betul tak? Jadi kita jamak lah. Kita ada peluang jamak takdim, kita buat jamak takdim. Ada peluang jamak takhir, kita buat jamak takhir. Tapi kalau tuan-tuan ada jamak takdim, tuan-tuan buat jamak takdim lah. Kalau ada peluang lah. Jamak takdim bukan apa? Kita takut dalam perjalanan kedebung. Betul tak? Itu yang kita risau. Jadi kalau tuan-tuan boleh jamak takdim, sebab amal kebaikan ni kalau kita segerakan bagus. Betul tak? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Sebab tu kita tahu kan boleh semayang apa kalau hujan, bukan boleh jamak. Tapi jamak takdim dan takhir tak boleh. Contoh ni cerita zaman dulu, bukan zaman sekarang tuan-tuan. Zaman dulu masjid, contohnya kita mai sembahyang masjid kan. Masjid. Zaman dulu rumah jauh pada masjid. Kita tanah Arab dulu. Kemudian kadang-kadang jalan lecah. Bila hujan, tanah pasir tu lecah, kotor. Jadi bila hujan lebat, semayang zuhur, ni bukan cerita kita dah minitar elok dah tuan-tuan. Ni cerita dulu dalam kitab sebut. Jadi bila dah semayang zuhur, kan jemaah dulu ramai. Macam kita jemaah dekat apa? Dekat masjid lah. Ni jemaah zaman Rasulullah dulu, zaman ulama dulu, kadang masjid daripada jauh pun dia mai, daripada jauh-jauh. Jadi bila hujan, jalan becak, mereka nak main susah, mereka pula duduk jauh, masjid pula tak banyak. Maka boleh jamak takdim. Supaya apa? Supaya yang jauh-jauh ni mereka dapat fadilat berjemaah. Jelas lah. Tapi untuk sekarang ni dah kurang sesuai dah tuan-tuan. Kita ada retolnya tuan-tuan, dengan jalan militarnya tuan-tuan. Jangan pula nanti tuan-tuan sembahyang zuhur, imam tengok hujan lah, jamak. Tak payahlah tuan-tuan. Ni cerita dulu tuan-tuan. Bila jalan dia susah nak datang. Boleh tuan-tuan, itu saya sebut kat tuan-tuan lah. Kalau boleh jamak takdim. Segerakan kebaikan itu lebih baik daripada kita tangguhkan. Kecuali lah kalau kita R&R. Tuan-tuan R&R tuan-tuan pernah nak semayang tak boleh? Pernah tuan-tuan? Penuh ke tak pernah? Macam mana tuan-tuan buat? Saya baru ni pun jadi. Saya baru ada idea tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau R&R lah ni boleh kata tuan-tuan PKL ke balik KL R&R memang penuh. Tuan-tuan tahu kan, lepas PKP orang pakat berjalan. Memang orang duduk berjalan ya. Memang tuan-tuan R&R lah ni memang sangat-sangat padat lah. Tuan-tuan kalau tuan-tuan nak semayang ke apa, tuan-tuan keluar tol. Sebab dekat keluar tol dia ada tandas dengan surau. Pasal nak tuan-tuan? Dia dah letak dah. Saya masa balik dari Sungai Buloh tu pun, saya anak pula berak lah kereta. Anak umur setahun tu fikir macam mana ni. Tengok batang berjuntai, saya keluar ke batang berjuntai. Memang lapang lah. Keluar tol kita bayar belah kiri tu. Betul tak kan? Keluar tol belah kiri tu. Betul-betul dekat tol tu kan. Dia ada surau dan dia ada apa? Tandas. Memang selesa lah tuan-tuan. Boleh semayang apa semua. Kalau tuan-tuan nak harap nak susah lah. Dan dia pun tak jauh, keluar sikit je kan. Sekali kita U-turn balik, masuk tol balik. Baik tuan-tuan. Kemudian atau mencita atas kufur pada masa lagi akan datang, ataupun dia bercita-cita nak jadi kufur. Macam mana? Contoh dia kata, kalaulah anak aku SPM tak dapat 10A, aku nak masuk Kristian. Dia jadi Kristian masa tu, boleh lah. Ataupun dia kata, kalaulah sawit musim ni tak dapat 5 tan, aku nak masuk Hindu. Dia jadi Hindu masa tu. Rosak tu sebab dia dah merungkaikan. Akidah ni maksud dia simpulan mati. Simpulan mati itu maksud akidah. Bila dia sebut kalau, dia dah buka simpulan tu. Ataupun dia kata, kalaulah bulan depan aku ni tak sembuh daripada penyakit aku ni,
tak sembuh daripada penyakit aku ni, aku nak masuk Yahudi. Lah tu dia jadi Yahudi. Boleh tuan-tuan? Kalau siapa-siapa cakap lagu tu, walaupun dia cakap seorang-seorang dia, kita tak tahu, betul tak? Kita tak tahu dia cakap seorang-seorang dia, ataupun dia cakap dengan keluarga terdekat. Kalau aku tak sembuh bulan depan, memang aku nak masuk Yahudi lah. Dia rosak dah akidah dia masa tu. Rosak dah. Esok dia mati. Kita nak tanam dia kat mana? Katakanlah tuan-tuan jumpa orang begitulah. Tuan-tuan mai ziarah 5-6 orang ziarah dia sakit, kita nasihat dia sabar lah. Dia kata, aku ni kalau tak sembuh juga dalam bulan ni, dah sebulan lagi tak sembuh, aku nak masuk Kristian dah lagi elok. Contoh dia kata kan. Kita ada saksi 5 orang. Akidah memang rosak dah. Sebut lagu tu rosak akidah dia. Rosak akidah dia. Bila dia cakap macam tu, kita duduk nyembah-nyembah dengan dia. Adalah kita duduk dengan dia dalam lepas 2 jam pada tu, dia tersedak mati. Contohnya lah, tersedak mati. Dia tak mengucap, kita duduk di tepi dia kan. Kita duduk tepi dia, kita 5-6 orang ni. Imam lah, JK Masjid, bendahari setiausaha. Dia tersedak mati. Nak tanam mana? Tanam mana tuan-tuan? Imam tengok, bendahari tengok. Kalau kita tak tengok, bolehlah kita kata mungkin malam tadi dia taubat. Ni tak, kita duduk kat dia, kita sembang nasihat dia. Tiba-tiba dia tersedak, mati. Imam tengok, Bilal tengok, bendahari tengok, Siak pun tengok, setiausaha semua pakat tengok. 5-6 orang menjadi saksi. Nak tanam dekat kubur kamu selamat ke? Nak tanam dekat tu, kat bukit tu. Bukit-bukit tu kan. Bukit apa benda dekat dengan tali air apa? Tangki air tu kan. Tempat cuci air tu, loji air. Ataupun kat sini jalan Piteping kan ada juga kan, lagi besar. Nak tanam mana tuan-tuan? Wajib tanam di perkuburan Islam. Pasal apa? Pasal kebanyakan umat Islam sangka di Islam. Boleh lah. Dan bukan kerja kita tak ada kuasa. Kalau nak pergi tanam kat jirat ke apa, bukan kerja kita. Itu pihak berkuasa. Pihak berkuasa pula, tuan-tuan nak jadi saksi pun, kalau tuan-tuan 5 orang jadi saksi, tapi kalau dia kata tak, mana ada, betul tak? Mungkin ada takwil, mungkin masa tu dia cakap dia dah tak ingat, dia ada takwil lagi. Persaksian tuan-tuan tak diterima pun, betul tak? Malah kalau tuan-tuan buat macam tu juga, hatta kalau kerajaan pun, kerajaan takkan buat lagu tu. Walaupun kerajaan boleh buat. Sebab apa? Akan memburukkan nama Islam, betul tak? Tetapi tanam di perkuburan bukan Islam. Buruk nama Islam. Tengok orang Islam, lainlah kalau dia declare kan. Kita tahu dalam Islam orang yang murtad ni, dia tidak ada kehormatan bagi jenazah dia. Kalau dia dah murtad, kita boleh bagi mayat dia dekat rimau di Zoo Teping, boleh. Boya makan. Tidak ada kehormatan bagi orang yang murtad, riddah. Tapi patut kita buat lagu tu tuan-tuan? Rosak nama Islam, betul tak? Zaman lah ni pula tak. Sebab tu tanam juga di perkuburan Islam untuk menjaga nama baik Islam dan umat dia. Boleh lah. Adapun dia di sisi Allah, zahirnya je lah rosak. Rosak tu jatuh dah daripada orang mukmin ke status munafik. Bila dia mati dalam keadaan kufur, dia bukan mukmin, dia munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik duduk dalam neraka paling bawah sekali. Bahaya tu. Okey, kemudian atau ia hendak memperbuat sesuatu daripada barang yang tersebut itu, ataupun dia nak buat perkara yang tertentu. Dia cadanglah, kalau aku tak sembuh juga bulan ni, sakit lutut aku ni, kalau bulan ni tak sembuh, dah sebulan dah aku sakit, kalau 1 hari bulan 12 aku tak sembuh lagi, aku nak pergi sembah berhala. Habis. Nampak tak? Dia tak kata ni nak pergi sembah berhala. Ataupun dia kata, kalau lah apa, aku tak sembuh juga daripada penyakit ni, 1 bulan 12 ni tak sembuh juga, aku akan ambil Quran, aku kencing atas dia. Rosak. Boleh lah. Dia dah niat nak merungkaikan akidah. Ini kan perbuatan kufur tu. Perbuatan kufur. Baik, kemudian atau ia teraduk pada dirinya kufur atau tiada, yakni syak ia pada imannya tetapi tiada jadi kufur sebab was-was. Ataupun dia pun tak tahu. Orang tanya hang beriman, aku tak tahu aku ni beriman ke tak beriman pada Allah. Dia tak tahu dia beriman tak beriman. Dia tak jelas pada diri dia.
Beriman ke tak beriman aku ni, aku tak tahu nak kata Islam pun boleh juga, nak kata bukan Islam pun boleh juga, samalah bagi aku semua. Nampak ada orang macam tu tuan-tuan, ada orang lagu tu walaupun nampak Islam, dia kata bagi aku Islam pun masuk syurga, kalau aku agama Hindu pun masuk syurga, kalau ada orang lagu tu. Agama Hindu kalau baik pun masuk syurga, agama Islam kalau baik pun masuk syurga, kalau jahat orang Islam masuk neraka, orang Hindu kalau jahat masuk neraka, orang Kristian kalau baik masuk syurga, kalau jahat masuk neraka, sama lah. Ada orang lagu tu, dia panggil apa, polarisme kan. Oh sa'aridah inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah agama Islam, mana boleh sebut lagu tu. Dah. Okey tuan-tuan. Tetapi tidak jadi kufur sebab was-was. Was-was tak? Was-was ni macam mana? Kita declare kita Islam, betul tak? Bukan syak dah. Kita declare kita Islam, kita beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada hari kiamat, beriman dengan rukun iman tu kan, qada qadar, para rasul, para malaikat, semua kita beriman, kitab-kitab semua kita beriman. Tiba-tiba datang was-was, ni tak jadi kufur. Was-was ni syaitan bisik tuan-tuan. Tapi kita dah musammi tegas dengan diri kita, kita Islam. Contoh was-was tuan-tuan, contoh datang was-was kat tuan-tuan, syaitan bisik, hang percaya syurga, betul ke ada syurga tu? Tuan-tuan timbul was-was, tahu was-was, terganggu hati tuan-tuan. Tuan-tuan tetap juga beriman, tapi was-was tidak mengganggu kita punya keimanan, sebab dia pada syaitan was-was. Sebab tu jangan layan. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, baru ni ada seorang cikgu bagi tahu saya, cikgu perempuan, saya pun simpati dengan dia lah. Dia dah pun umur dalam, saya ingat 30 kot, tapi dia tak ada jodoh lagi. Jadi dia cerita saya tentang takdir lah, takdir kan. Dia sangat keliru tentang takdir. Cikgu dia kata, ustaz, dia yang dipikir dalam kepala dia lah, dia kata, ustaz, kalau orang tu jahat, takkan kita nak marah dia? Allah yang tentukan dia jahat, nak buat lagu mana? Allah yang tentukan dia jahat, Allah takdirkan dia jahat, nak buat macam mana? Bukan salah dia, Allah tentukan dia jahat. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan, Allah tentukan tuan-tuan main masjid, bolehlah tuan-tuan main, sebab Allah tentukan. Orang yang Allah tentukan dia tak main masjid, dia tak semayang, dia hisap dadah, dia mencuri, dia berzina, dia buat dosa, Allah yang tentukan. Yang jadi baik ni bolehlah jadi baik, Allah tentukan dia jadi baik. Tentukan jadi ahli masjid, tentukan jadi imam, tentukan jadi jemaah, tentukan jadi ustaz. Bagaimana orang yang Allah tentukan dia di jalan yang salah, takkan nak salahkan dia? Cikgu tanya saya. Tapi tiap kali dia ingat, dia istighfar. Tapi itulah yang datang di fikiran dia. Itulah was-was. Tapi bila datang fikiran yang mengganggu tu, dan dia pun dah, ialah dia berumur kan, dan belum ada calon lagi, mungkin sedih jugalah kan, calon belum ada. Takkan saya nak promote cikgu bini nombor 2 saya pun boleh. Takkan pula tuan-tuan. Tokek roti canai pun 1 tuan-tuan, dekat ustaz 2. Betul tak? Ustaz 1 lah tuan-tuan. Pengetua pun banyak 1 tuan-tuan. Betul, pengetua pun 1, takkan cikgu biasa 2. Baik, jadi tuan-tuan, nampak macam betul juga kan dia cakap kan? Tapi dia cakap tu dengan penuh perasaan. Tapi bila dia ingat, dia astagfirullah nanti. Bila dia ingat, dia istighfar. Tapi benda tu memang ganggu fikiran dia. Was-was tu datang, seolah-olah apa yang berlaku bukan salah dia, Allah yang tentukan. Poin dia nak bagi tahu, kesalahan tu terletak pada Allah. Tapi dia tak sebut lagu tu lah, tapi fikiran tu ganggu dia. Kalau tuan-tuan nak jawab apa lah tuan-tuan, ni cerita realiti lah tuan-tuan. Allah tentukan dia berzina, Allah tentukan dia pergi disko, Allah tentukan dia jadi ahli maksiat, Allah tentukan dia jadi peminum apa, Allah tentukan dia menjadi isap dadah, Allah tentukan dia bunuh mak dia, kemudian mati kena langgang. Kat mana? Gurun kan, tahu kan? Dia kelar mak dia, mati mak dia. Lepas tu dia kena lenyek dengan lori. Dekat dengan rumah kakak saya lah gurun tu, di kawasan gurun tu. Dia pun mati. Sian.
Dua beranak itu ditanam di satu liang. Memanglah ada orang kata padan muka, padan lah. Tuan-tuan, jangan sebut lagu tu. Sebab apa tuan-tuan? Pertama, bila kita tengok benda, kita kesian tuan-tuan. Betul tak? Bukan pasal dia bunuh mak, ada kesian pada keluarga. Betul tak? Walaupun tanam ibu dengan anak dalam satu liang di, kan baru, kes ni baru kan, beberapa hari yang lepas je. Tapi bagaimana air muka keluarga? Betul tak? Walaupun tanam mak dengan anak dalam satu liang, tapi kes ni berat bagi keluarga. Betul tak? Pada adik-beradik lain, sanak saudara dia. Kita kalau jadi macam ni, kita sebut alhamdulillahilladzi afani wa ibtalahum bi fadlani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku daripada musibah tu dan telah melebihkan aku di atas banyak makhluk dia. Siapa sebut lagu ni, musibah tu takkan berlaku pada dia. Itulah yang kita sebut bila tengok orang buat maksiat. Sian tuan-tuan, walaupun mungkin dia bunuh mak dia dan dia mati kena lenyek, mungkin itu menjadi kafarah bagi dia, tapi dia isap dadah kan. Kalau ikut pemikiran cikgu tu, Allah tentukan. Allah tentukan dia bunuh mak dia, Allah tentukan dia kena lenyek dengan lori pula lepas tu. Tuan-tuan jawab tuan-tuan. Tuan jawab. Tuan-tuan cuba fikir, macam mana nak jawab? Cikgu tu cerita kat saya penuh perasaan lah. Saya faham lah hati dia kan, ganggu perasaan. Pertama, yes, Allah tentukan, betul? Betul? Jadi bukan salah dia. Itu point dia. Baik, saya panjang lah saya cakap kat cikgu tu. Saya nak lama sangat pun tak boleh lah, dia kan bujang lagi. Betul tak kan? Saya masih 03. Betul tak kan? Nanti nikah pula nanti. Jadi tuan-tuan, saya pun bagi tahu dia. Saya kata kat dia, cikgu, benda yang kita kena tahu, faham tentang manusia ni, pertama tentang takdir Allah. Takdir Allah bukan paksaan. Sebab tu dalam agama, orang yang dipaksa dia tak salah. Betul tak? Orang yang dipaksa apa? Dia dipaksa untuk buka puasa. Dia buka puasa kan? Tak batal puasa dia. Orang yang dipaksa jangan semayang, dia semayang katok. Dia tak berdosa kalau dia tak boleh semayang. Orang yang dipaksa tanggalkan pakaian dia, dia tak berdosa sebab dia dipaksa. Orang yang dipaksakan sembah berhala, dia tak jadi kufur sebab dipaksa. Betul tak? Itu dalam agama. Yang salah bila tak dipaksa, dia pergi buat. Habis itu ketentuan Allah. Kena tahu takdir. Takdir Allah bukan paksaan. Takdir Allah dalam ruang lingkup ilmu Allah. Jelas kan? Takdir Allah dalam ruang lingkup ilmu Allah. Saya bagi contoh kat tuan-tuan. Contoh mudah lah tuan-tuan. Tuan-tuan ada padi tak? Padi tak ada ni no? Tak ada padi. Sawit ada? Saya bagi contoh mudah lah. Abang ada pengalaman buat roti canai berapa tahun abang? 10 tahun, 20 tahun? Lebih kurang lah. Lama lah. Abang tengok member buat roti canai. Abang kata, hang kalau buat lagu ni, roti canai hang tak lembut. Betul tak? Hang buat jenis kuah hang tak sedap. Nanti hang niaga tak laku. Hang buat roti canai ni liat. Kan abang dah ada ilmu, pengalaman. Hang buat macam ni tak rangup. Apa crispy. Roti canai crispy ni tuan-tuan, dalam dunia ni boleh kira. Salah satunya di Kampung Selamat. Salah satunya tuan-tuan. Tak banyak tuan-tuan boleh cari tuan-tuan. Pagi tadi saya makan ada kat surau mana, beli mana tahu, surau Selinsing, roti canai. Punya liat tuan-tuan. Saya ingat ni swinggam ke roti canai. Tapi pengetua Sullah Hidayah tu pandai lah. Dia kata apa? Ini kurang telur. Betul kurang telur bang kalau jadi liat. Betul ya? Dia tahu, pengetua tu lah kata. Saya tak tahu. Bini saya tak buat roti canai sangat pun. Tak pernah buat dia roti canai, beli ya. Mana tahu. Tapi kalau orang yang dia ilmu, dia tahu. Betul tak kan? Liat tak rapuh, dia tahu pasal apa. Katakanlah kita, abang dah nasihatkan abang, hang buat macam ni tak boleh liat nanti. Hang buat macam ni nanti apa? Tepung dia tak tahan lama. Hang buat macam ni tak sedap. Member tak mau dengar. Dia buat macam mana dia buat. Tiba-tiba betul-betul tak sedap. Salah siapa tuan-tuan? Takkan member nak jumpa abang, hang lah punca kata tak sedap. Betul ke tuan-tuan? Aku cakap berdasarkan ilmu. Betul tak? Ilmu yang hang tak mau ikut pasal apa? Allah Ta'ala bagi Quran, bagi hadis, bagi panduan. Yang pi gatai lawan buat apa?
tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan, contoh yang lain lah, sawit kan. Kalau siapa yang ada pengalaman dengan sawit 20 tahun dah tahu dah baja apa, pokok lagu mana, dia dah boleh baca dah semua. Kita tengok member kita tanam sawit, kita kata hang jangan buat lagu ni, nanti babi main seram. Kita kan tahu betul kan, babi main seram. Hang jangan buat lagu ni, nanti buah sikit. Hang jangan guna baja ni, tak elok. Aku dah pakai dah 5 tahun aku pakai, aku guna yang lain baru elok. Member kita buat keras kepala. Kita kata lah, kalau macam ni lah hang punya tanaman tak jadi. Patutnya hang dapat 10 tan, macam ni cara hang dalam 3 tan Ni berdasarkan pengalaman Cukup musim dia ambil 3 tan. Salah siapa? Dia lah. Betul tak? Dia lah. Itulah takdir tuan-tuan. Takdir Allah lebih lagi lah tuan-tuan. Manusia, kita bertindak di atas pilihan kita, betul tak? Dan kita dipertanggungjawabkan. Contohlah tuan-tuan, ada orang curi motor tuan-tuan. Curi motor lah, tuan-tuan baru beli Y16 ZR kan, mahal tu berapa belas ribu, 11 ribu kan. Baru beli, dah kunci dua depan belakang, dia curi naik, terbalik, pecah pula, kena tangkap dekat, katakanlah dekat Lekton. Tuan-tuan marah ke tuan-tuan tak marah? Kita marah? Tak apalah, bukan salah dia, takdir. Gitu ke? Gitu ke tuan-tuan? Macam ke tuan-tuan? Macam mana kita fikir tuan-tuan? Kita akan marah dia. Pasal apa? Dia ada pilihan, dia ada kesedaran, dia ada akal. Anak buat salah, betul tak tuan-tuan? Ada anak buat salah. Contohnya lah, tuan-tuan, anak tuan-tuan minum ketum. Contohlah minum, na'uzubillah. Tuan-tuan jumpa anak tuan-tuan ni, na'uzubillah, contoh ya, tengah minum ketum. Tahu ketum? Bukan ketum biasa ni, dia bubur dengan apa, macam-macam dia bubur. Dia panggil cikaroy, apa cikaroy kan? Sini tak ada orang minum, ada ketum lah sini, tak ada guna. Ada kes tak? Kalau buat ubat cerita lain, saya tahu boleh buat ubat. Ni cerita yang dibubuh bukan. Dia bukan dalam tu sampai jadi apa? Akal dia jadi hilang akal dia. Tuan-tuan tengok anak tuan-tuan duk minum ketum. Adakah tuan-tuan tengok dia, tak apalah bang, takdir Allah. Gitu ke tuan-tuan? Saya tak tahu kot tuan-tuan fikir lagu tu. Macam mana kita fikir tuan-tuan? Sebab tu Quran kata la yusalu amma yuf'alu wa hum yusalun. Allah Ta'ala tak dipersoalkan. Ilmu Allah melangkaui segala-galanya. Tapi kita yang dipersoalkan. Kita ada pilihan, kita buat pilihan yang salah. Apa sebab? Betul tak? Macam kita lah tuan-tuan. Kita pergi tampak kawan, betul tak kan? Pam. Kawan kita kata pasal bang tampak. Bukan aku nak tampak, takdir Allah. Boleh tuan-tuan itu? Tuan-tuan terima ke tuan? Dari segi logik akal tak boleh terima. Tak pun tuan-tuan duduk sini elok, ada orang bakar motor tuan-tuan. Duduk sini orang bakar motor. Adakah tuan-tuan biar? BP lah, takdir Allah. Itu ke tuan-tuan? Mustahil kan? Tuan-tuan mesti pergi yang pakak pasal apa? Betul tak? Hang ada kesedaran, hang ada usaha, kenapa buat kerja lagu ni? Itulah manusia. Takdir jangan sibuk, bukan kerja kita. Orang yang ada akal, orang yang ada ilmu, ada kesedaran, boleh main masjid pasal apa pergi tempat maksiat, boleh main mengaji pasal apa pergi buat dosa, boleh gunakan duit di jalan Allah, kenapa gunakan duit di tempat yang haram? Dia dipersoalkan di atas tindakan dia. Sebab tu budak-budak kalau mati masuk syurga. Tak kira lah anak Hindu ke, anak Buddha ke, anak Yahudi ke, dia belum balik, dia mati ahli syurga. Pasal dia belum ada kesedaran, dia belum ada apa, berfikir secara waras seperti orang dewasa. Boleh tuan-tuan? Orang gila tuan-tuan, katakanlah ada anak Hindu gila, sampai dia mati katakanlah umur 60 baru mati, dia bukan ahli neraka. Betul tak? Dia gila, dia bukan ahli neraka. Sebab dia gila. OKU, budak yang lembak. Dia macam apa, sampai umur dah 30 tahun 40 tahun pun 2 tambah 2 60. Dia tak kerti tuan-tuan. Dia termasuk dalam ni, orang panggil apa, maktuh. Orang yang maktuh ni dia dikira macam kanak-kanak. Walaupun dia lahir dalam keluarga Hindu ke keluarga apa ke, dia bukan ahli neraka. Yang ahli neraka yang ada kesedaran, yang ada kekayaan, yang boleh buat pilihan, tiba-tiba pilih benda yang salah. Padanlah. Jangan sibuk dengan takdir Allah, sibuk dengan kita. Tahu benda salah jangan buat.
Tuan faham maksud saya? Ke jelas kan? Jadi bukan takdir yang menjadikan dia, salah. Kan? Dia dengan pilihan yang Allah berikan pada dia, dia memilih jalan tu, dia. Jelas kan? Ada pun takdir itu ilmu Allah. Macam abang tadi kan, abang dah kata hang buat lagu ni roti canai hang keras tak sedap. Dia buat tak sedap, betul. Abang jadikan, bukan dia yang jadikan. Ada pun abang bercakap berdasarkan ilmu abang, betul tak? Ini ilmu aku. Takdir itu ilmu Allah. Takdir, jangan menyalahkan takdir. Takdir tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Kita yang bertindak di atas pilihan kita yang salah. Jadi boleh tuan-tuan. Jadi yang cikgu tu saya jelas kat dia panjang lah. Alhamdulillah nampak cara dia macam ada kesedaran, dia sedang lah. Jadi dia jadi jahat itu bukan kerana takdir Allah, bukan. Kerana pilihan dia. Kerana kesedaran dia, kerana pilihan dia, kerana dia mengikut nafsu dia. Dan Quran dah sebut kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa dipertanggungjawabkan di atas usahanya. Jelas kan? Faham apa? Kan kita duk baca pagi Jumaat kan? Macam mana? Imma syakiran wa imma kafura. Surah Insan kan? Inna hadainahu sabil, kata Allah. Kami dah memberi petunjuk pada manusia. Betul? Dalam Quran, hadis, adanya ustaz, ada para ulama menyampaikan kalam Nabi, kalam Allah, kalam Rasul, kalam para ulama sampaikan. Kami dah tunjuk jalan pada manusia. Imma syakiran wa imma kafura. Maka terpulang pada manusia sama ada dia nak bersyukur. Bersyukur ni apa? Ikutlah tuan-tuan petunjuk yang Allah berikan. Au kafura, ataupun dia juga ada pilihan untuk lawan petunjuk yang diberikan, untuk ingkar, untuk abaikan. Boleh no? Apa lah tuan-tuan no? Biar tuan-tuan. Saya ingat nak baca banyak sikit bang, tak dapat baca banyak. Isyak lah kan? Betul tak? Isyak kan? Ke belum? Belum lagi? Tadi bunyi tek-tek tadi. Ha? Oh, ni memang suruh berhenti sungguh no? 5 minit bunyi. Okey tuan-tuan, kita teruskan lagi tuan-tuan. Boleh lah? Jadi sebab was-was tidak menjadikan kufur. Satu lagi saya nak share, boleh lah bang? Boleh ya? Satu lagi. Berat jugalah ni. Ada orang yang dia duduk fikir, ada orang dia fikir. Dia kata, ni saya pernah jumpa kat kes ni, dia kata dia fikir, dia kata yang menjadikan langit Allah, yang menjadikan gunung ganang Allah, yang menjadikan kita semua adalah Allah. Kita daripada ayah kita, ayah daripada tok wan kita daripada tok nek daripada atas sampai kat Nabi Adam. Dia fikir. Allah ni daripada mana? Dia fikir situ. Siapa buat dia? Siapa ayah dia? Ada orang begitu tuan-tuan. Ini berat tuan-tuan. Berat. Itulah syak. Dia bukan tak beriman, dia beriman, tapi fikiran itu ganggu dia. Main macam mana fikiran tu main? Syaitan lah bisik kat dia. Ada satu lagi berat tuan-tuan. Satu berat lagi saya sebut. Siapa yang lantik Allah jadi Tuhan? Siapa yang lantik Allah jadi Tuhan? Malah lantik jadi Tuhan pula very powerful, betul? Powerful betul. Siapa yang taat masuk syurga, siapa yang ingkar masuk neraka. Siapa yang lantik dia? Siapa yang beri kelayakan pada dia? Siapa yang apa? Memberi kuasa pada dia? Kenapa kita tak jadi Tuhan, Allah Ta'ala yang jadi Tuhan? Saya tinggalkan tuan-tuan dengan jawapan ni, soalan ni. Tuan-tuan jawab. Tuan-tuan fikir, betul kata Ustaz Kusam, siapa lah nanti Allah jadi tambah kacau tuan-tuan. Tuan-tuan nampak ni. Yang pertama itu adalah syak yang biasa orang kena. Kenapa datang syak? Sebab syaitan membisiklah hati tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan terdetik tu syaitan lah bisik. Tuan-tuan kata Allah jadikan langit, syaitan tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi, Allah Ta'ala jadi sekian. Allah Ta'ala jadikan gunung ganang, jadikan bintang, jadikan bulan, jadikan segala planet apa semua. Siapa jadikan dia? Sebab syaitan tanya last sekali, siapa jadikan Allah? Dia tanyalah hati tuan-tuan. Maka datanglah fikirannya macam tu. Siapa yang lantik dia jadi Tuhan? Daripada mana dia tiba-tiba jadi Tuhan? Baik tuan-tuan, saya jawab ni kita habis. Boleh tak? Poin yang pertama tuan-tuan, kita kena tahu takrif makhluk. Makhluk ni diciptakan. Betul tak tuan-tuan? Dari segi akalnya tuan-tuan, makhluk diciptakan.
Sebab tu kita takkan percaya. Tuan-tuan pergi KL sebulan, pergi KL duduk setahun, balik kampung selamat, tengok sebelah rumah tuan-tuan ada banglo 3 tingkat, ada Ferrari 5 biji, ada helikopter lagi. Tuan-tuan tanya, tuan-tuan mesti kata apa? Tuan-tuan kata apa? Tuan-tuan balik-balik tengok, siapa punya banglo 3 tingkat, Ferrari 5 biji, ada helikopter ni? Tuan-tuan akan tanya apa kat orang kampung? Apa yang tuan-tuan tanya? Siapa punya? Betul tak? Akal automatik tanya. Katakanlah satu kampung selamat kata tak ada siapa, kami bangun pagi tengok ada dah. Tuan-tuan percaya? Tuan-tuan bangun pagi ada dah. Tuan-tuan percaya ke tak percaya? Satu kampung selamat bagi tahu ni. Dari segi akal takkan percaya. Betul tak? Mesti berkelentong lah. Betul tak? Tak ada. Kalaulah macam tu, takkanlah dunia, langit, bumi tak ada pemilik. Betul tak? Dari segi logik pun kita nampak mesti ada pemilik dia, iaitu Khaliq, pencipta. Pencipta, Tuhan. Baik, kemudian itu satu. Kemudian tuan-tuan, siapa pula yang jadikan Allah? Siapa jadikan Allah? Siapa jadikan Allah? Siapa lantik dia menjadi Tuhan? Siapa yang beri kelayakan ketuhanan kepada dia? Tuan-tuan, kalau saya sebut kat tuan-tuan lah, saya ada kawan, ni penyataan saya, saya ada kawan nama dia Zakaria. Dia mengandung, dia masuk hospital. Tuan-tuan agak dapat anak lelaki ke anak perempuan? Kenapa kata tak boleh pula? Saya nak tuan-tuan jawab, anak lelaki ke anak perempuan? Tuan-tuan tak boleh jawab? Kenapa tak boleh jawab? Sebab takrif lelaki tak beranak. Jelas tuan-tuan? Takrif lelaki tak beranak. Takrif Tuhan, dia tidak dilantik menjadi Tuhan, dia tidak diciptakan. Sebab Tuhan itu mutlak. Kan mutlak? Kalau manusia ialah silapnya bila kita fikir Allah macam kita, itu yang silap. Kalau imam yang lantik jabatan agama, kalau pengetua JPN yang lantik, kalau saya guru kementerian yang lantik, itu manusia. Bila kita cuba fikir kerangka manusia pada Allah, itu yang silap. Boleh tak? Bila sebut je Allah pencipta, kita tahu alam ni mesti ada pencipta. Maka bila ada pencipta, pencipta itu mutlak. Mutlak ni mana dia apa? Mutlak ni maksud dia tuan-tuan tidak diciptakan. Kuasanya tidak ada batasan, yang menciptakan masa, ruang dan tempat. Kalaulah kita kata okeylah Allah Ta'ala ada orang lantik, siapa yang lantik orang yang lantik itu? Tuan-tuan jelas Contohnya lah, A menjadikan Allah, siapa yang menjadikan A? Okey, kita kata B lah. Siapa yang menjadikan B? Kita kata C lah. Siapa yang menjadikan C? Kita kata D lah. Bila nak habis? Betul tak? Dia jadi tasasul, tak logik. Mesti ada satu kuasa mutlak di sebalik segala-galanya. Malah ada pakar fizik daripada Jepun, saya lupa nama dia tuan-tuan. Dia sebut, dia kata dalam komuniti fizik ni memang tak dapat terima dunia tanpa Tuhan. Albert Einstein, pakar fizik tuan-tuan, Yahudi kan, dia sebut sains tanpa Tuhan pincang. Dari segi sains kiraan fizik tak boleh nafikan adanya Tuhan di sebalik alam. Bila kita tahu ada Tuhan yang menjadikan segala-galanya, tiba-tiba tuan-tuan tanya dia siapa ayah dia. Ni soalan apa ni? Bila kita tanya soalan macam tu, itu soalan pada makhluk. Betul tak? Makhluk ialah ada ayah, ada mak, ada orang yang lantik, ada orang yang bagi dia kuasa. Bila Tuhan, bukan Tuhan kalau macam tu. Kalau ada orang lantik dia jadi Tuhan, dia bukan Tuhan. Ada lagi power pada dia, betul tak kan? A lantik Allah, siapa lantik A? B, siapa lantik B? C, siapa lantik C? Dia jadi mengarut tuan-tuan. Dari segi akal tak dapat terima. Tak ada hujung. Itu kita kata Allah zat yang mutlak. Tidak ada persoalan-persoalan remeh. Siapa lantik dia, siapa bini dia, siapa mengarut tuan-tuan. Jangan letakkan soalan pada manusia kepada Allah. Macam tadi sebut tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan soalan tu patut tanya pada perempuan, saya tanya pada lelaki. Tuan-tuan jawab apa? Tuan-tuan takkan jawab. Anak Zakaria lelaki ke perempuan? Lelaki perempuan agak-agak. Laki kot. Tuan-tuan pun pening juga lah tuan-tuan kalau macam tu. Tuan-tuan takkan geleng kepala. Takrif lelaki takkan beranak. Tidak tuan-tuan, takrif lelaki tidak akan beranak. Itu takrif lelaki. Takrif Tuhan mutlak, tak dilantik,
tidak ada isteri, tak ada anak, tidak yang menciptakan dia, tidak ada kelemahan. Itu takrif Tuhan. Dia jangan silap takrif. Yang penting kita nampak tanda-tanda kewujudan Allah, kita yakin dia Maha berkuasa, kita beriman pada Allah. Selebihnya akhirat nanti kita tengoklah bagaimana rupa Allah, zat Allah bagaimana, nantilah kita tengok tuan di akhirat kelak. Di dunia kita nampak kebesaran dia, tanda-tanda kewujudan dia, kita beriman. Di akhirat kelak lah kita akan diberi peluang untuk bercakap dengan Allah dan melihat zat Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dekat dunia Islam. Apa makna Islam? Tunduk dan patuh. Cukup tuan-tuan. Tunduk dan patuh. Nampak tanda-tanda, tuan-tuan boleh baca dalam Quran tuan-tuan, tanda-tanda keimanan, tanda-tanda kebesaran Allah dalam Quran yang menjadi bukti, yang menjadi yang menjadi penguatlah tuan-tuan adanya Allah Azza wa Jalla. Adapun Allah tu memang ada tuan-tuan sebagai pendorong pada kita untuk beriman pada Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan, habis. Akan datang dan demikian lagi jadi kafir orang yang ingkar Sayyidina Abu Bakar. Itu kita panjang tuan-tuan. Kenapa ingkar Sayyidina Abu Bakar jadi kafir, sahabat lain tak jadi kafir? Cerita dia panjang. Sebab tu saya tak boleh baca kat situ. Siapa yang menafikan Sayyidina Abu Bakar bukan sahabat Rasulullah, dia jadi kafir. Sebab apa? Panjang. Panjang. Adapun sahabat lain, kalau nafikan Sayyidina Umar bukan sahabat Nabi, Sayyidina Osman bukan sahabat Nabi, Sayyidina Ali bukan sahabat Nabi, siapa yang nafikan macam ni, maka dia sesat, lagi berdosa besar. Tapi kalau nafikan Sayyidina Abu Bakar bukan sesat, kafir tu. Dia ada sebab dia lah. Panjang cerita bulan depan tuan-tuan. Saya minta maaf tuan-tuan ada kekurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada sila. Okey, baik. Itu saat yang paling berat waktu kita nak mati. Waktu kita nak mati, syaitan akan goda kita dalam banyak cara. Cara yang pertama dia goda kita masa kita nak mati. Orang lain tak nampak, hanya kita yang nampak. Dia goda ikut keimanan masing-masing lah. Dia goda, boleh saya jawab ni? Boleh kot no? Nanti kita isyak tu hilang no? Terus semayang lah. Dia goda tuan-tuan, yang pertama dia akan, ada setengah orang dia mai, dia bawa ayak. Dia bawa ayak sebab kita akan dahaga tuan-tuan. Dahaga yang amat dahaga, yang paling dahaga waktu nak mati. Sehingga kan kalau lah bagi minum satu ayak laut pun kita tak hilang dahaga tu. Sangat dahaga. Bagilah ayak sirap penuh ayak laut pun minum tak hilang dahaga. Sangat dahaga. Dia bawa ayak. Lepas tu dia tanya tuan-tuan, siapa jadikan hang? Kita kata Allah. Masa nak mati ni dia bawa ayak. Anak ayak dia jawab soalan aku. Siapa yang jadikan matahari? Allah. Siapa jadikan bulan? Kita kata Allah. Siapa yang jadikan gunung ganang? Kita kata Allah. Siapa jadikan mak tonik hang apa semua? Kita kata Allah. Siapa jadikan Allah? Masa tu dia tanya. Kalau orang yang beriman, dia masa ni yang tolong kita adalah masa hidup kita lagu mana. Sebab tu kena hidup jadi baik tuan-tuan. Ini penting tuan-tuan. Jangan hidup sebagai ahli maksiat. Penting. Banyak orang dia buat maksiat pasal apa? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Betul. Tapi pengampun dan penyayangnya Allah pada orang bertaubat. Pada orang yang buat maksiat, Allah Ta'ala murka. Ni patutnya dah tahu Allah Maha Pengampun, bertaubatlah. Betul tak? Ini dah tahu Allah Pengampun, duk buat dosa. Siapa yang bisik? Syaitan lah bisik. Buatlah dosa, Allah Maha Pengampun, syaitan lah bisik. Supaya terus berkekalan dalam dosa. Banyak orang lagu tu mati-mati tak sempat taubat pun. Dia duk kata ya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran kata cepat-cepat taubat. Suruh kita wasari ila maghfiratin min rabbikum. Ni tak Allah Maha Pengampun duk buat maksiat. Syaitan lah bisik tu. Supaya nanti berkekalan mati dalam maksiat. Tuan-tuan, bila kita hidup sebagai orang yang baik, main masjid, main mengaji, buat banyak kebaikan, ketika ini iman tolong kita. Betul, Allah Ta'ala tolong tuan-tuan. Masa inilah segala kebaikan yang kita buat kat dunia datang tolong kita. Dan Allah Ta'ala tolong orang yang beriman. Automatik tuan-tuan, secara tidak langsung orang beriman akan kata apa? Amantu billahi wa rasulih. Orang yang beriman bila dia sebut siapa jadikan Allah, keluar daripada mulut dia, amantu billahi wa rasulih, aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Maka terpelantinlah dia sejauh mata memandang. Terpelantin terus. Tadi dia terpelantin terus, iblis tadi tu. Ketika itulah malaikat maut cabut nyawa. Itu cara yang pertama. Ada lagi cara yang lain. Dia main macam mana? Ini lagi berat. Dia main dalam rupa orang yang paling tuan-tuan sayang, yang dah mati. Katakanlah tuan-tuan paling sayang mak dah tak ada.
Masa tuan-tuan nak mati tu, dia main dalam rupa mak tuan-tuan lah. Lepas dia kata, mak dah mati dah. Rupanya baru mak tahu Muhammad tu bukan Rasul. Ui, berat. Mat, hang tahu tak sebenarnya agama Islam ni tak betul. Yang betulnya agama Hindu. Macam mana? Kita nak mati, mai rupa orang yang kita sayang, mak kita ke, bapak kita ke, tok wan kita ke, bini kita yang dah mati ke, anak kita yang dah mati ke, dia mai dalam rupa tu. Berat. Salah dia kata salah ni Islam. Hang nak selamat hang masuklah Hindu sekarang. Ataupun hang katalah Tuhan Allah bukan Tuhan. Kalau tuan-tuan orang yang beriman, iman tolong tuan-tuan. Amantu billahi wa rasulih, kedebum terpelanti lagi dia. Lihat. Ada Imam Ahmad bin Hanbal lagi hebat kena Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni ulama besar tuan-tuan, mazhab Hanbali, Mekah Madinah mazhab Hanbali lah. Dia datang tuan-tuan, ni iblis tu datang. Iblis yang menggoda Nabi Adam dengan Hawa kan. Dia turun masa Imam Ahmad nak meninggal. Dia sendiri turun, bukan tak guna tentera lah. Sebab ni ulama besar. Bila ulama besar, dia tak guna orang kanan lah. Dia turun sendiri, iblis. Dia nak goda seperti mana dia goda Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Tuan-tuan tengok macam mana dia goda Imam Ahmad. Saya habiskan tuan-tuan lah. Sorry tuan-tuan panjang, saya habiskan tu sini. Dia goda macam mana? Dia tak goda, wahai Imam Ahmad, hantar Allah bukan Allah jadikan langit. Dia takkan buat lagu tu, memang kena luku kepala lah tuan-tuan. Dia tak kata apa, siapa jadikan langit, jadikan bumi. Yang ni tak berkesan pada Imam Ahmad. Cara dia lain. Ini riwayat tuan-tuan ada, sahih cerita dia. Imam Ahmad ketika dia nak meninggal dunia, ada orang yang apa, kan kita sunat kita ajak kan, syahadu alla ilaha illallah, ataupun la ilaha illallah kan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ada sahabat dia duduk belah kanan bagi kata kat Imam Ahmad la ilaha illallah. Imam Ahmad masa tu tak apa sedap, tapi hidup lagi. Imam Ahmad paling terkejut kawan dia, ulama juga. Kenapa paling? Datang belah lain pula, la ilaha illallah, apa pesan pada Imam Ahmad sebut la ilaha illallah kan. Imam Ahmad paling lagi. Berat ni. Lepas tu bila dia paling 3 kali, saya tak silap saya 3 kali dia paling. Lepas tu Imam Ahmad sedang daripada apa, pingsan dia. Maka Imam Ahmad kata tadi iblis datang. Iblis goda macam mana? Iblis mai digigit gigi. Dia buat macam ni dekat Imam Ahmad. Dia kata apa kat Imam Ahmad? Wahai Ahmad, aku tak mampu nak goda hang. Aku tak mampu nak goda hang. Tuan-tuan nampak macam apa? Bagus ya kan? Tapi sangat-sangat bahaya. Pasal apa dia buat lagu tu? Dia nak supaya Imam Ahmad datang ujub. Tahu ujub? Ujub menghancurkan amalan. Bahaya ni. Dia nak supaya Imam Ahmad kata apa? Hang baru tahu aku siapa? Itu yang dia nak tu. Dia nak supaya Imam Ahmad ujub. Hebat aku ni tu. Itu yang dia nak. Walaupun Imam Ahmad tak jadi kufur, dia harap Imam Ahmad mati dalam keadaan membawa dosa yang cukup besar, iaitu ujub. Mati dalam keadaan baru hang tahu aku siapa iblis tu. Itu yang dia nak tu. Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Imam Ahmad kenapa dia paling? Bila dia sebut, iblis sebut lagu tu, gigit jari ni maksud dia apa, penyesalan lah, surrender lah. Gigit jari ni kira surrender lah, tak boleh buat apa. Gigit jari aku tak boleh mampu apa-apa. Dia buat macam tu nak goda supaya nak ujub. Imam Ahmad paling. Imam Ahmad kata belum lagi, sebab dia belum meninggal. Selagi mana belum meninggal, kita akan digoda oleh dia. Dia main lagi belah ni. Imam Ahmad kata kat dia belum lagi. Imam Ahmad paling. Dia main kali ketiga, Imam Ahmad kata belum lagi. Imam Ahmad paling. Baru dia jaga. Dahsyat tak tuan-tuan ujian tu? Dahsyat tuan-tuan. Kalau Imam Ahmad diuji macam tu, kita lagu mana? Sebab tu saya nasihat kat diri saya dulu tuan-tuan, kemudian tuan-tuan, hidup ni buat ibadah ikhlas betul-betul. Banyakkan buat ibadah. Jangan buat dosa langsung. Kalau terjebak, cepat-cepat taubat. Terjebak dengan dosa, cepat-cepat taubat. Risau satgi nak mati itu berat. Dan tuan-tuan kena ingat, ada sahaja orang yang kita sangka di Islam, tapi sebenarnya dia dah terkeluar pun. Kita tak tahu. Tanam je bukan Islam, baca tahlil talqin apa semua, dia mungkin dah terkeluar. Dah status bukan beriman, dah jadi munafik dah. Nah, zahir Islam punya kufur di akhir hayat.
minta lindung dengan Allah dan sebab tu doa sebelum bagi salam, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Kita baca kan, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu, dan tambah wa ta'atik, dan ketaatanmu. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, cukup di atas agamamu, ataupun ala dinika wa ala ta'atik. Okey tuan-tuan, habis. Minta maaf tuan, panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an huma tafarruqana ba'da tafarruqan ma'sumada taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma wa la matruda. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.